Okay, pedigree A and pedigree B with a specific disorder. Apa yang kita lihat kat sini, kita nampak okay, ada pedigree A yang ni dan pedigree B kan. Okay, simbol petak ni merujuk kepada male. Okay, ini male. Manakala yang bulat ni memang female lah, memang tak boleh nak ubah tau. Okay, memang tak boleh ubah dah bentuk ni. Ni mengikut konsep genetik. Okay, dia menggunakan simbol yang khusus untuk merujuk kepada seks ataupun jantina lelaki dan perempuan. Kalau dia buat pedigree analysis, kalau petak untuk male, kalau yang bulat untuk female. Tak boleh tukar, salah. Okay, jadi daripada pedigree analysis A dan B ni, you kena fahamkan terlebih dahulu konsep dia. Apa yang kita dah bincang semalam tentang settling gene. Okay. Dia ada kena-mengena dengan settling gene, konsep settling gene tu. Okay. Jadi cuba apply kan. Cuba apply kan untuk soalan ni. So, untuk menjawab soalan ini. Okay, kita go through one by one. Okay, question A1 Roman. Okay, which pedigree shows the disorder most likely inherited by an X-linked recessive allele? Okay, jadi apakah jawapan dia ni? One mark je. Okay, siapa boleh jawab untuk soalan yang pertama ni? A1 Roman. Antara A dan B ni which one? Shows the disorder. Siapa yang jawab? Okay, siapa yang jawab tu? Mia, sir. Okay, Mia. A Okay, cuba bagi sambung untuk soalan kedua. Okay, give one reason for your answer. Kenapa A? Kenapa tak B? Kenapa A? Kenapa tidak B? Because male suffer from the effect of X-linked genetic disease more often than female. Okay, right. Okay, kita kena merujuk kepada pedigree analysis A tu Okay, apa yang berlaku di A ni, kalau kita tengok kat sini, reason dia adalah because of absence of affected female ataupun presence of affected male. Maksudnya, sebab kita nampak, okay, presence of affected male. Okay, kerana apa? Presence of affected male. Okay, kalau kenapa ianya ada pembuktian kepada anak lelaki yang disorder kerana kita buat back cross balik, kita tengok balik daripada previous generation dia, daripada mak ayah dia. Okay, ni SY kan, ni XS kan. Okay, XX ayah dia normal. Okay, saya kata saya buat H besar, ayah normal. Okay, kalau mak dia sebab ada disorder, sure dia adalah normal but carrier. Faham tak? A besar, H kecil. Jadi, untuk anak dia yang A ni, kita nampak anak dia yang A ni bermaksud, anak lelaki yang A ni, satu turun kromosom Y turun satu daripada ayah. Kan? Satu lagi, ni lah. X H kecil lah. Sorry. XH kecil. Y. Kan? Ni turun daripada mak dia. Okay? Kalau kita nak banding dengan pedigree analysis B, anak perempuan yang disorder, kita tengok, kita try check balik, try analisis balik, X, Y, ini X, X, normal kan? Okay, H besar, mak dia carrier lah kan? Sebab dia tak berlorek, jadi carrier, H besar, H kecil kan? Jadi ada relation tak anak perempuan yang mengidap? Kita check.
Okay. Sure lah. Yang pertama dia ambil daripada ayah dia SH besar. Kan? Ni turun. Satu lagi dia akan ambil daripada karakter, daripada allele atau gene daripada ibu dia. Kromosom daripada ibu dia satu. Sama ada H besar ataupun H kecil kan? Okay. So, betul tak keadaan ni? Affected ke tidak? Untuk anak perempuan yang mengidap. Untuk pedigree B. Betul tak? Cuba kita tengok kat sini. Tak. Tak. Maksudnya tidak ada relation. Betul tak? Tidak ada pembuktian. Satu ni dah ambil daripada ayah. Nampak tak? Kan? Ni H besar daripada ayah. Another kromosom. Okay, dia ambil daripada ibu dia. Ibu dia carrier. So dia either one lah, sama ada H besar atau H kecil. Kalau dia ambil H besar, so dia normal, totally normal. Kalau dia H kecil pun, dia normal but carrier. Tapi dalam pedigree analysis ni dia buat dia lorek kan, seolah-olah female with disorder ni. So this one is wrong lah. Ni bukannya affected caused by X-linked gene ataupun Z-linked gene. Okay, jadi A adalah yang betul. Okay, A adalah yang betul, yang inherited by X-linked recessive allele. Nampak yang ni yang ni betul. Yang ni tak betul lah ikut X-linked recessive allele. Okay, jadi reason dia adalah kenapa kita boleh tahu, kenapa kita boleh kata A ni adalah mengikut X-linked recessive allele, kerana ni presence of affected male ataupun absence of affected female. Mana-mana nak either one. Absence of affected female. That's why kita tahu bahawa A ni dia merujuk kepada dia affected by X-linked recessive allele di atas. Kan? So either one, your reason, 1 mark. Okay? Either you state presence of affected male accepted or absence of affected female also accepted. So either one lah. Okay, boleh faham ni? Macam mana kita nak identify, kita nak bandingkan yang mana yang berkait dengan Z-linked gene. Okay, faham based on this pedigree analysis. Okay. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Question B. Okay, by assuming, sekejap saya besarkan. Okay, by assuming that the disorder is due to allele small r, okay, draw the genetic cross between parent and two of your chosen pedigree. So, what's your answer? Cadangan jawapan. Siapa nak share jawapan dia? Okey, boleh WhatsApp saya dulu. Boleh beritahu kat sini, boleh WhatsApp saya dan saya akan paste kat sini, kita bincang sama-sama. Okay, want to share your answer scheme untuk question B? Nak try sir? Okay, boleh. Share dengan saya tu jawapan dia. Dia punya pedigree analysis. Share dulu. Share dulu sini, nanti saya akan share dekat whiteboard. Okay, share dulu. Siapa tu? Ya sir. Okay. Mia, share dengan saya. Sekejap Dah share belum? Share dulu sekejap Okay, yang lain pun cuba try. Okay, saya nak you all try dulu. Bandingkan jawapan. Dah sir. Jawapan masing-masing dengan jawapan, okay. Jawapan masing-masing dengan jawapan yang
yang saya akan bagilah. Okey, tengok. Okey, ni yang Mia punya kan. Okey, kita tengok sama-sama, kita bincang sama-sama jawapan daripada Mia Okey, ni jawapan daripada Mia. Okay, question said that assuming that the disorder is due to allele small r. Okay, disorder we use small r lah. Okay, disorder kita gunakan simbol small r. Okay, lepas tu dia kata apa? Okay, draw the genetic cross. Okay, genetic cross ni that means genetic diagram lah. Okay, genetic diagram between parent and two of your chosen pedigree. Okay, jadi macam mana situasi dia? Okay, based on previous question lah, kita dah memilih pedigree mana. So kalau pedigree A, sure pedigree A, okay, you just carry forward to answer question B. Okay, jadi kita tengok apa yang Mia jawab ni, betul ke tak betul. Okay, jadi based on pedigree A, kita boleh tengok pedigree A untuk ibu dia macam saya sebut tadi lah. Okay, betul tak ni? Allele capital R and small r untuk ibu dia. Saya dah buat tadi kan? So yes, right. Untuk ayah dia adalah dominan normal kan? Bila normal kita gunakan simbol capital R sahaja kat sini. Okay, right. Yes. Okay, yang ni you get 1 mark. Okay. Okay, and then apa lagi yang perlu kita lakukan adalah kita drop dia punya gamet macam biasa. Kalau genetic cross ataupun genetic diagram, kita kena follow dia punya prosedur. Okay. Okay, so gamet kita drop kromosom X, R besar, X R kecil, alright. Okay, yang ni X besar, Y, okay. Don't forget to circle it. Okay, jangan lupa untuk dibulatkan. Okay, kalau bulat tu kita tahu bahawa dia adalah gamet. Okay, kemudiannya F1 generation. F1 generation, what should we do is, okay, we cross lah. Kita cross antara yang belah sini dengan yang belah sini kan. Antara belah sini dengan belah sini. Jadi kita cross ini dengan ni. Kita akan dapat XR besar, right? Lepas tu ini dengan yang ni, kita akan dapat XR besar, Y, okay, right? Kemudiannya, yang ni dengan yang ni, kita akan dapat XR besar, XR kecil, okay, right? Dan yang terakhir ni dan yang ni XR kecil, Y, betul. Okay, tapi apabila nak menulis F1 generation, jangan highlight tau. Jangan highlight bulat macam ni lah. Biarkan dia kosong macam tu. Jangan bulatkan dengan petak kan. Okay, buat direct macam tu je. X, R besar, XR besar, XR besar, Y. Tulis macam tu, macam biasa je. Hasil dia kan. XR besar, SR kecil, XR kecil, Y. Ni je, biar je. Okay, this is the F1 generation. Right? Okay, so dua-dua ni satu lagi markah. Okay, yang paling penting sekali bila kita dah faham genotypic untuk parent dia, genotype parent dia, maka kita boleh dapat dia punya F1 generation. Okay. That's why ni satu markah, satu markah. Sebab dua markah kan. Okay, kalau dia 3 mark, okay, dia akan bagi satu markah kat sini dan satu markah kat sini. So separate point lah. Okay. Macam tu. Okay, ada soalan tak setakat ini? Semua tahu macam mana nak identify? Semua nak identify dia punya genotype parent? Faham Faham. Simple je ni. Okay, setakat ni tak ada masalah lagi. So, soalan ni. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya, question said that using the symbol D, okay, capital D,
as dominant allele and small d as a recessive allele. Kita kena follow instruction daripada soalan. Okay, from question given, so tu simbol yang digunakan adalah D besar untuk dominant, D kecil untuk recessive allele. Okay, and then state the genotype of parent 1 and 2 and the affected daughter in pedigree B. In pedigree B kelas. Okay, jadi siapa yang nak share jawapan? Boleh? Okay, sekali ni saya nak guys pula, laki pula. Okay, laki, siapa volunteer nak share? Boleh WhatsApp saya. Nanti saya share dekat sini, boleh kita belajar sama-sama. Okay, siapa nak share untuk jawapan C? Supposedly all of you dah answer kan soalan ni. Saya dah bagi semalam. Okay, lelaki. Boleh share seorang untuk jawapan question C ni? Okay, tadi saya tulis ya. Okay, sementara you share ni, okay, saya tulis balik kat sini. Sorry, sekejap. Okay, saya pun nak cuba cepat. Okay, cepat. Untuk question C. Okay, nak panggil nama ni? Nak panggil nama ke? Tak ada yang volunteer ni? Lelaki. Okay, saya cari nama seorang Saya cari nama seorang. Amir Fitri? Amir Fitri boleh share answer? Amir Fitri. Ada? Amir? Nak Boleh tanya share? sikit boleh? Boleh. Kan macam yang tadi kan dalam gambar rajah B tu, Okay. kan tak logik kan kita dapat female tu yang dia hemophilia kan. Gambar Raja B. Okay. Pedigree Kan, B ni. Ni. Kan tak logik sebab perempuan tu kan. Betul. Jadi kalau soalan sini kena buat yang baru ke macam mana? Itulah nak kefahaman you all tu. Okay, kalau kan saya kata tadi, ini dah tak mengikut set Lin-Jin tau. Ni tak mengikut hukum set Lin-Jin. Kalau dia tidak mengikut set Lin-Jin, maka kita kena follow apa? Follow monohybrid lah. Follow monohybrid punya konsep lah. Monohybrid macam ni lah, macam Mendel first law. So macam mana? Macam mana kita nak analyze ni? Macam mana kita nak buat? Okay, step pertama, step 1 kan. Okay, step 1 kita dah tahu. Pedigree B ni dia bukan merupakan konsep set Lin-Jin. Okay, tu yang pertama kita dah faham itu kan. Okay. Step yang kedua, kita tengok berapa trait yang ada kat dalam tu. So satu trait kan? Okay, bila satu trait, dia merujuk kepada monohybrid. Kita gunalah, kita apply lah. Okay, step 2, kita apply kan konsep monohybrid kita. Konsep monohybrid. Monohybrid tahu tak? Tahu yang dengan satu je kan, darab dengan satu sendiri tu. Maknanya apa? Hukum Mendel pertama tu, law of segregation, kita apply lah yang tu. Untuk kaji balik pedigree analysis B ni kita gunakan ni.
kita gunakan konsep monohybrid. Monohybrid. Jadi kita kena buatlah sama. parental genotype dia apa, cross dengan apa, gamet dia apa, turun apa, jadi apa kan. Ni jadi apa gamet, betul F1 dia apa. Apa ni. So boleh tak? Boleh tak tunjuk yang ni? Okey, boleh, tapi kat saya nak buat sekejap je. Boleh. Okey, yang lain pun sementara kita tunggu Fitri. Okey, yang lain pun cuba buat juga apa yang saya beritahu ni. Tunjukkan you all punya kefahaman tentang konsep monohybrid. Okay, sebab pedigree B ni, seperti mana yang kita dah analisis pada peringkat awal tadi, dia bukan merupakan set Lin-Gene kan. Bukan merupakan konsep set Lin-Gene. Jadi kalau bukan konsep Lin-Gene, bermaksud dia back to monohybrid lah. Dia back to Mendel first law lah. Sebab apa first law? Sebab dia hanya mengkaji satu trait saja. Iaitu D je kan. Ada soalan tadi kan. D besar dan D kecil ni kan. So one trait je lah. That's why saya kata tadi monohybrid. Okay, faham tak semua? Okay. Okay, Fitri dah boleh tunjukkan kepada saya? Sebab kita nak tahu parent 1 tu apa, parent 2 tu apa. Simple je jawapan dia. And then affected daughter tu apa. What suppose we write here? Okay, what suppose we write here for genotype parent 1, genotype parent 2 kan. And then dia affected daughter. Bila kita dah tahu yang ni, bila kita dah tahu dah macam mana kita nak menentukan genotype semua, tak ada masalah. Semua kita dah jawab ni kat sini. Parent 1, parent 2 and then affected daughter. Okay? Dah siap belum? Siapa tadi? Fitri tadi. Okay? Dah siap belum? Okay, saya padam sekejap. Okay, habis perbincangan soalan ni, kita akan sambung chapter baru. Chapter genetik population pula. Untuk population ni memang all in calculation lah. Yang tu memang kena banyak menggunakan pengiraan. Menggunakan formula dan juga kaedah pengiraan untuk menentukan frekuensi alel dan frekuensi genotype dalam sesuatu populasi. Okay, itu untuk next chapter lepas ni. Okay, macam mana sih? Cepat. Boleh tak? Mana perginya tadi? Siapa tadi? Sir, Ya. parent dia heterozygous kan, sir? Betul lah. Dua-dua kan? Dua-dua heterozygous. Cuba tengok balik. Ya ke tak? Kalau ya dah. Kalau ya dah. Saya tanya je. So kalau saya share boleh? Share lah. Okay, boleh share. Saya tengah menunggu you punya ni lah. Punya answer scheme ni. Okay. Okay. Saya tak tahu betul salah saya. Tak apa, salah tak apa, kita bincang. Kita belajar tak apa, kesalahan tu boleh dibaiki bila kita dah bincang. Okay. Share dulu. Zulfa Okay, Zulfa bagi Sekejap. Okay, saya copy. Okay, tengok ni jawapan daripada Ahmad Zulfa. Okay, betul tak? Okay, tengok ni jawapan daripada Ahmad Zulfa. Okay, betul tak jawapan dia yang merujuk kepada pedigree B ni? Okay, just now I'm already told you
Okay, this one is not set Lin-Jin tau. Kan? B ni bukan set Lin-Jin, saya dah kata tadi. Sebab apa bukan set Lin-Jin? Kerana dia tak boleh nak membuktikan anak perempuan dia affected caused by X recessive allele, tak boleh. Okay, jadi secara umumnya kita tak boleh nak tulis macam ni. Okay, maksudnya Zulfa, kita tak boleh nak represent dia punya apa genotype parent dia gunakan kromosom X dan Y, tak boleh. Oh. Sebab ni kan saya kata tadi, ini bukan not set Lin-Jin. Kan saya ada tulis tadi kan? Saya dah mention. Ni bukan konsep set Lin-Jin. Kenapa bukan set Lin-Jin? Kenapa yang ni bukan konsep set Lin-Jin? Kerana anak perempuan dia ni yang gelap ni tak boleh dibuktikan melalui konsep set Lin-Jin. Dia abnormal kerana bukannya diwarisi oleh mak atau ayah dia. Faham tak? Faham. Jadi kita tak boleh guna konsep set Lin-Jin, kita tak boleh guna XY lah. XY ataupun XX lah. Tak boleh guna Okay, tak apa. Itu perkongsian. Okay, tak apa. Zulfa, okay, at least you dah faham lah. Macam mana nak membezakan antara bukan set Lin-Jin dan yang set Lin-Jin. Okay, jadi macam mana penyelesaian dia? Okay, penyelesaian dia adalah yang saya kata tadi. Penyelesaian dia, kita kena gunakan konsep monohybrid. Tadi kan saya dah tulis. Nampak tak? Okay. Menggunakan simbol apa? Menggunakan simbol from the question given, kita gunakan D besar or D kecil. Kan? Betul tak? Okay, jadi we know that. Macam mana kita nak membuktikan bahawa pedigree B ni dapat resesif bagi anak satu anak dia. Okey, siapa yang bagi ni? Fitri Okey, Fitri ada share. Sekejap, saya share yang Fitri punya sekejap. Okey, ni Fitri punya answer scheme Kita compare tengok Okey, one more answer, tengok. Okey, tengok ni. Okey, ni satu lagi kita punya set jawapan, tengok. So which one? Adakah betul yang ni? Adakah betul yang ni mengikut konsep monohybrid? Betul tak? Cara ni. Betul tak? Tak ada orang respon ke? Betul, Sir. Tak. Cara penulisannya secara overall tu betul, boleh terima, tetapi Ada yang hilang. tetapi penulisan yang sebenar kena tulis satu persatu lah, ikut follow dengan prosedur lah. Tulis macam ni balik. Tapi ambil tu kan? Fitri kan? Okay. P G gamet F1. Nampak tak? And then, okay, kita tahu dia punya parental genotype dia adalah heterozygous. Yes, right. Don't forget to state cross ni, tengah-tengah ni. Cross ni, pangkah ni. Okay, sebab apa saya kata ni penting? Ini menunjukkan dia cross each other antara male and female. Kan? Male and female. Okay, jadi dia besar, dia kecil, dia besar, dia kecil. So, all this heterozygous condition for their genotype parent. Okay? And then gamet seperti biasa, as usual, kita turunkan. Okay, kalau dalam keadaan heterozygous, okay, kita akan separate like this. Okay, yang ni pun sama, separate like this. Okay, kemudian F1 generation, we cross each other. So kita dapat ni, betul 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 tak? Okay, dia besar satu, dia besar, dia kecil, dia besar, dia kecil, dia kecil, dia kecil. Okay, jadi kita back to our question. Okay, berbalik semula pada soalan kita di sini. Okay, soalan kita kat sini. So, parent one. Parent one tu adalah apa? What suppose we write here untuk parent one?
Peron apa? Jawapan kat sini apa? Jawapan kat sini. Ni tengok ni balik. D besar, D kecil. D besar, D kecil. Parent tu? Sama. Sama juga. D besar, D kecil. Affected daughter? Double. D. D kecil, D kecil. D kecil, D kecil. Tu je. Satu markah, satu markah. Dah simple. Dapat 3 markah. Macam tu je. 3 markah. Kan? Bukannya kata kritikal sangat. Okay? Yang penting you tahu. Boleh faham konsep apa yang kita kena gunakan untuk menjawab soalan tu. Menjawab keadaan ataupun different situation bagi satu keadaan soalan tu. Macam ni dia difference lah. Sebab kita ada comparison sini. Okay, antara pedigree A dan pedigree B kan. A memang set Lin-Jin lah. Kan? Set Lin-Jin. B dia bukan non set Lin-Jin. Jadi kalau yang ni tak ada masalah lah. Kita gunalah konsep. Cara kita tulis genotype dia gunalah XY tu ataupun XXO untuk menunjukkan male or female. Kalau yang ni kita tak boleh lah guna SXO XY. Faham tak? Kita kena gunakan pendekatan konsep ni, konsep monohybrid ni. Okay? Faham semua Faham saya. Okay, dah faham. Okay, dah lega lah. Okay, seterusnya question D. What is the ratio of heterozygous for genotype in F1 generation of pedigree B? Berapa? Tengok balik pada sini. That's why kena faham ni. Kalau you faham cara nak buat pedigree, cara nak show dia punya genetic diagram, tak ada masalah lah. Boleh answer semua question yang ada. Okay, ratio dia apa? Ratio heterozygous 3 berapa? Jadi kita buat macam mana? Ratio of heterozygous. Kita hanya highlightkan yang ni. Okay? Ni. Kita highlightkan yang D besar terhadap D besar ataupun D besar, D kecil terhadap D kecil. So, berapa? From this result. So, berapa ratio dia? Kita ada berapa option? 2-1. 2-1. Okay, 2 tu apa? D besar, D kecil. Okay, 2, 1. Kalau D besar, D kecil. Sama juga. 2, 1. So, we can state here is 2:1. Dapat dah? 1 mark. Okay, heterozygous. So, the priority here is heterozygous. Kita kena tengok keadaan F1 generation offspring yang heterozygous terhadap karakter yang lain. Terhadap karakter dominan ke, terhadap karakter yang recessive ke. Kita compare ratio, maksudnya compare ratio. Okay, 2:1. Okay, boleh? Okay, and then last question E. Okay, question E, who want to try? You find out lah daripada mana-mana sumber rujukan untuk cari jawapan example of disorder for each pedigree. For pedigree A. Apa dia jawapan dia ni? Hemophilia. Yes. Pedigree A, let's say for example, pedigree disorder dia ataupun genetic disease dia seperti hemophilia. Yes, right. Hemophilia. Ada than that? Ada lagi selain pada hemophilia? Colorblind. Colorblind. Semalam pun ada kita bincang kan. Okay, ni merupakan genetic disease yang disebabkan oleh set Lin-Jin lah. Okay, yang disebabkan oleh set Lin-Jin. Maksudnya penyakit bawaan darah ataupun raba warna ni bukan salah dia tau. Janganlah kata kita kalau ada seorang tu dia raba warna kan, jadi salah ke dia. Bukanlah, dia memang dah
keturunan dia memang dah dilahirkan macam tu. Mungkin keturunan dia dah ada yang pengidap kan. So diturunkan karakter tu kepada dia. Okey, ni yang dinamakan sebagai set lingin. Penyakit yang disebabkan oleh bawaan keturunan. Okey. And then untuk pedigree B, pedigree B ni non set lingin tau. Non set lingin, let's say for example like what? Penyakit apa? Contoh? Siapa boleh jawab? Untuk pedigree B punya disorder? Want to try? Penyakit apa yang disebab apa dia? Apa dia? Siapa jawab? Bagi tahu nama, bagi jawapan. Hurry up. Pedigree B. Disebabkan oleh apa? Bukan non sex lingin. Okay? Disease ni bukan disebabkan oleh sex lingin. Jadi apakah disorder ataupun penyakit yang bukan disebabkan oleh genetik? You faham macam tu ya? Bukan disebabkan oleh genetik. Banyak penyakit kan yang bukan disebabkan oleh genetik. Contoh? Seperti apa? Albino ke sir? Albinism. Okey, bolehlah. Okey, albinism lah. Kita panggil albino. Okey, lagi? Rabun. Rabun apa tu? Rabun warna dah pergi kepada penyakit genetik. Rabun jauh. Itu dah umur dah 40 ke atas baru rabun, itu rabun dekat, sorry. Cuba cari yang agak saintifik sikit. Penyakit yang boleh kata famous sikit lah. Yang disebabkan oleh bukan Diabetes. disebabkan oleh itu. Apa? Diabetes. Okey, diabetes boleh? Okey, diabetes mellitus or insipidus. Okey, ni nama tau. Penyakit diabetes ni nama penuh dia, nama saintifik dia. Diabetes mellitus or diabetes insipidus. Okey. Ataupun contoh yang agak paling famous lah bagi saya, yang biasanya common juga penyakit ni kepada warga Malaysia ni, iaitu sickle cell anemia. Pernah dengar tak penyakit ni? Pernah. Sickle cell anemia pun dia adalah penyakit darah juga, tetapi dia bukan disebabkan oleh bawaan keturunan. Faham tak? Bukan bawaan keturunan ni, tapi sickle cell anemia ni dia boleh, kalau dia serius, kalau dia stage 4, katalah stage tahap 4, dia boleh pergi kepada kanser otak, kanser darah, sorry. Blood cancer. Ni sebab apa keadaan sickle cell anemia ni adalah keadaan di mana sel darah merah dia jadi clotting, dia jadi tapered, pecah-pecah macam ni, dia panjang hujung tirus. Ini keadaan sickle cell anemia. So sangat berbahaya lah. Okey, yang ni bukannya keturunan tau. Dia disebabkan oleh sel dia sendiri tu yang menghadapi masalah, menghadapi komplikasi yang lain. Okay, menyebabkan sel darah dia jadi pecah. Okey, tu kita boleh bezakan antara penyakit yang disebabkan oleh bawaan keturunan ataupun set lingin dan juga penyakit yang bukan disebabkan oleh bawaan keturunan. Boleh bezakan tu. Alright. So anything else? Ada lagi soalan tak tentang set lingin apa semua ni? Sir, Ya. saya tak faham macam mana dapat ratio 21 tadi. 21 tadi. Ni, soalan D ni. Okey, soalan cuba baca balik soalan. Soalan ni kata, tengok what is the ratio of heterozygous genotype F1 generation? Okey, jadi
Okey, kita tengok sampel jawapan ni. Yang ni kan, ni. Ni jawapan kita kan. Okey, jadi dia nak heterozygous kan? Heterozygous ni kan heterozygous. Satu-satu kan? Nampak tak? Nampak? Heterozygous kan? So heterozygous dua. Okay, kan saya kata tadi, heterozygous terhadap dominan ataupun heterozygous terhadap recessive. Tapi kita nak compare antara ratio heterozygous dengan another one. Faham tak? Okey, jadi heterozygous kita tahu ada dua kan? Okey, kalau heterozygous terhadap dominan, D besar berapa? Satu je kan? Ni kan? Okey. Kalau yang ni pula, heterozygous terhadap recessive kan? Ni kan? Nampak tak? Satu kan? So, tu satu. So, kita boleh pilih mana-mana satu lah. Oh, okey. Show kan? Simple sangat soalan ni. Okey, boleh? Okey, Nampak tak? sir. Nampak. Itu je. Simple je. Okay? Okay, so finish already our chapter. Untuk chapter number 4. Okay, yang ni saya delete dululah. Senang Okay, kalau saya nak tulis apa-apa ke, senang. Okay. So, ada masa sikit lagi. Boleh saya teruskan? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, teruskan. Kita akan sambung new chapter. Okay, kita go through nota lah macam biasa lah. Okay, nanti untuk next class, saya akan cari soalan, suruh you all buat dan kita bincang macam biasa macam ni. Kaedah yang sama Okay, jap. Saya baru nak download nota. Risau juga ni, nota ni dalam PDF. Saya takut jadi macam semalam, tapi tak apa, insyaAllah. InsyaAllah okey kot. Sekejap Saya harap dia tak adalah jadi macam semalam. Dia keluar macam tu. Okey, saya share nota Okey, mana yang ada nota tu buka lah nota masing-masing. MSG, open chapter number 5. Okey, nampak nota kita? Okey, untuk chapter 5, okey, population genetic. Okey, the first one is gene pool. Okey, gene pool concept. Kita akan melihat tentang gene pool concept first. Okey, gene pool concept. Okey, dalam gene pool concept ni, dia mendedahkan tentang pengenalan tentang apa yang ada yang berkaitan dengan gene dalam sesuatu tempat kajian ataupun kawasan kajian. Pool ni adalah kawasan kajian tau, location. Okay, that's why location ni dia depend on situation lah. Ada location yang besar, ada location yang kecil. Okay, contohnya macam okay, saya sekarang ni. Okay, saya sekarang ni berada di college. Okay, college adalah gene pool kecil. Okay, daerah mana? Okay, daerah Kuantan. Okay, gene pool yang okay, dan college maknanya dia berada di bawah daerah Kuantan. Okay, dan Kuantan pula under negeri Pahang. Macam tu. Dia macam ni lah. Okay, contohnya saya tulis sini Okay, ni KMPH kan? Okay, KMPH. Okay, and then dia di bawah apa? Dia di bawah Kuantan. Okay, KMPH berada di mana? Di bawah daerah Kuantan. Okay, Kuantan di mana? Di bawah negeri Pahang. Ini yang dimasukkan sebagai gene pool, faham tak? Gene pool adalah dia merangkumi apa? Gene pool ni, semua sekali. Okey, dia merangkumi apa yang saya masukkan? Dia merangkumi population, dia merangkumi adanya population genetik, dia merangkumi kesemua alel dan juga genotype individu dalam populasi itu, semua sekali. Try to imagine, semua sekali. Okey? Ini yang dimasukkan sebagai secara umum berkaitan dengan gene pool. Okay, when we go further about it, when we go detail about it, okay, kita tengok satu persatu. First, about the population. Okay, what is mean by population? Okay, dalam gene pool dia ada population. So, kena faham lah
what is mean by population? So population is a group of individual to same species. Tengok dia punya point penting. Okay, when we talk about population, mesti a group of individual yang sama spesies. Mesti sama spesies, tak boleh yang different species. Kalau different species, bermaksud dia tidak menyatakan tentang population. Tidak menyatakan tentang population. Okay, kena faham Dia mesti satu grup individu yang sama spesies, okay, duduk di kawasan yang sama, so atau kawasan yang spesifik, kawasan yang sama, dan boleh pula interbreed each other. Bagi menghasilkan produk iaitu fertile offspring. Nampak tak? Okay, so saya highlightkan sekali lagi. Dia ada beberapa kriteria tentang population ni. Pertama, mesti same species. Nampak? Yang kedua, mesti duduk dalam specific habitat. Nampak? Okay, lepas tu, mereka ni yang duduk sekali, sama spesies, okay? Duduk sama-sama kat situ dan dia boleh interbreed each other. Boleh berkomunikasi dan interbreed each other. Ni karakter yang ketiga. Okay? Kesan dia, produk dia adalah, ni produk dia bagi menghasilkan fertile offspring. Okay, nampak tak? Okay, you have to remember about these terms. Okay, very important terms about population. Kena faham Same species, occupy in a particular area or particular habitat, able ataupun capable of interbreeding each other. For what? For producing fertile offspring. Okay, faham Ingat Okay, itu maksud population. Okay. And then yang kedua adalah population genetic. What is mean by population genetic? Studies of the genes or allele frequency in population. Okay, ni more specific about population genetic. Dia merupakan satu kajian tentang kita nak mengira, kita nak identify kekerapan alel ataupun kekerapan genotype dalam sesuatu populasi. Ini merujuk kepada population genetic. Okay. Okay, kemudian the next one is gene pool. Ni gene pool yang saya sebut tadi lah. Yang saya buat bagi contoh KMPH, Kuantan, Pahang kan. Okay, gene pool is total number of allele of all the individual. Total. Ke semua yang ada. Semua dalam orang penduduk yang berada di dalam negeri Pahang contoh. Okay, total number of allele of all the individual in a population at any one time. Okay, in the population genetic, a gene pool has the complete set of unique allele at all gene loci in all individual in population. Okay, the particular words dia adalah, okay, you have to remember about this one lah. Total number of allele of all the individual in the population. Okay, ni adalah gene pool. Semua sekali, kita kira semua sekali. Okay, and then genetic equilibrium. Okay, population host allele and genotype frequency do not change. Ni kena ingat ni, nampak ni. Perkataan ni, do not change from generation to another generation. Okay, dalam keseimbangan genetik dalam sesuatu kawasan kajian, dia mesti kekerapan alel dan juga genotype tu tidak boleh berubah. Faham tak? Tidak boleh berubah. Kalau dia berubah, maka kita tak boleh menggunakan konsep population genetik untuk mengira berapa alel dia, berapa genotype frekuensi dia kan. Tak boleh. Kalau kita assume dia berubah, maka tak boleh kita gunakan konsep population genetik. Okay? Dia mesti untuk mencapai keseimbangan, dia tidak akan berubah. Ini you kena faham betul-betul perkataan ni. From generation to another generation. Okay, konsep kena faham 1, 2, 3, 4. 4 saja faham, kefahaman dia. Okay. Okay, saya rasa untuk introduction bagi chapter ni kita stop dulu sampai ni. Okay, nanti saya akan bagi contoh soalan. Sebab chapter ni banyak, kita kena banyak apply untuk kita mengira. Okay, banyak kita apply untuk kita mengira. Okey, jadi kita akan sambung. Saya akan terangkan sikit lagi berkaitan dengan teori dalam chapter ni dan kita akan cuba jawab soalan.
Kita stop dulu untuk sesi ni. Okay, sebelum kita stop, any question tak? Okay, untuk record ni saya akan post dalam channel. Yang semalam pun saya akan post, saya lupa semalam.